Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada followers MRC TV. Bersama lagi dengan saya Fauzi pada hari ini dalam channel YouTube kami MRC TV. Bagi yang baru saja melawati YouTube channel kami, korang boleh subscribe channel YouTube kami. Okey. So hari ini berpersah hati saya nak review satu unit kereta KK yang agak sangat kecil kat sini. Iaitu di belakang saya ini adalah Honda S660. Kenapa Honda S660 kan dia punya nama kan? Sebab yang pertama adalah korang kena stay tune. Sebab yang pertama adalah dia pakai CC 660 turbo untuk Honda S660 ni. Okey. Dan kalau korang nak tahu juga sebenarnya syarat untuk buat KK ni di Jepun, dia ada syarat-syarat dia yang di mana untuk dari segi dia punya panjang dia tidak boleh buat lebih daripada 3 meter dan dari segi dia punya ketinggian tidak boleh lebih 2 meter. Kalau korang tengok dia paras pinggang saya je kereta ni. Okey. Dan sebenarnya CC pun tidak boleh lebih 660. So kereta ni datang dengan CC 660 turbo. Alright. Dan untuk info korang juga yang di mana untuk Honda S660 ni digantikan dengan model tahun 90-an. Tahun 90-an dia ada Honda Beat. Telah digantikan dikeluarkan iaitu Honda S660 ni. So yang ini warna kuning ni saya bawakan untuk korang semua adalah tahun 2018 Recon, import terpakai daripada Jepun. Okey. So kita nak cerita sedikit sebanyak tentang Honda S660 ni. Apa yang best sangat? Alright. So kat sini kalau kita tengok dia datang dengan warna kuning, ada juga warna grey, ada juga warna putih, ada juga warna biru, dan macam-macam warna lagi lah. Okey. So dari segi dia punya reka bentuk dia kan, kalau korang sekilas pandang dia ala-ala macam supercar Jepun iaitu Honda NSX. Okey. So dari segi dia punya bentuk rupa bumper dia punya finishing hitam di bahagian tengah, lampu dia dikenakan dengan 2 LED dan juga signal. Alright. Kemudian emblem dia saya rasa yang ini bukan original lah warna merah. Kalau warna merah selalunya Type R, tapi maybe orang Jepun sendiri dah tukar ala-ala macam Type R gitu. Okey. So kita nak tengok juga dari segi reka bentuk yang lain dan dalaman dia. Jom kita tengok. Okey, untuk bahagian belakang Honda S660 ni, kalau korang nak tahu, enjin dia terletak di bahagian belakang kereta ni. Ramai yang tak tahu kan? Okey, so enjin dia terletak di bahagian belakang dan boleh dikategorikan sebagai mid engine. Sebab apa? Sebab enjin dia betul-betul ada dekat tayar belakang ni. In the middle of the tire. Alright. So untuk bahagian belakang ni tak banyak cerita pun. Alright. Dari segi dia punya design, bahagian belakang lampu dia memang macam ala-ala Honda supercar punya Jepun lah. Okey, Honda NSX tadi saya sebut. Okey. Kemudian dari segi dia punya lampu belakang, tail lights dia LED, and then dia punya emblem S660 macam biasa je. Tapi kalau korang nak tahu, dia punya spoiler ada kat sini guys. Dia boleh angkat secara automatik sebenarnya dan dengan menekan sahaja button di bahagian dalam. Alright. Kemudian dari segi dia punya bumper, bumper dia pun nampak sporty juga sebab dikenakan juga dengan warna hitam dan juga reflektor di bahagian bawah. Alright. Dan dari segi dia punya design untuk bahagian tepi dia, dia kenakan dengan rim 15 inci saja dan 2 tone warna. 5 spoke daripada Honda sendiri. Alright. Kemudian kereta ni sebenarnya kalau nak tahu, boleh juga dikategorikan sebagai sport car ataupun roadster. Sebabnya belah atas ni, bumbung ni, soft top kita boleh buka. Tapi dia tak boleh simpan ke bahagian belakang lah. Selalu ada yang roadster tu dia boleh simpan ke bahagian belakang. Tapi yang roadster ini dia buka dan simpan di rumah. Itulah dia punya kekurangan sedikit. Alright. Mungkin itu saja untuk bahagian luaran dan design bahagian luaran.
Jom kita tengok bahagian dalaman dia macam mana. Okey, so sekarang ni kita berada di bahagian dalaman untuk Honda S660 ni. Kalau korang tengok memang bumbung tak ada dah. Sebabnya saya dah buka dah tadi, saya dah campak keluar. Okey. So basically sebenarnya untuk bahagian dalaman dia tak ada pun stitching warna kuning ni. Tapi tambahan daripada owner Japan, dia memang kaki aksesori, suka tambah-tambah lining ni. So dia tambah lining ni, tak tahu pakai gam apa. Memang sangat kuat, tak boleh nak cabut pun. So kelebihan kat sini lah. Customer yang seterusnya akan dapat menikmati aksesori daripada Japan. Alright. Kemudian dari segi dia punya interior, kedudukan saya ni, saya berketinggian 177 cm. Kedudukan saya sangat-sangat tak selesa. Sebab apa? Inilah position yang di mana kaki saya memang terletak di bahagian gear. And then ini belum lagi saya tutup. Kalau tutup dia punya soft top ni, memang lagi tersepit lah saya. Okey. Kemudian apa yang best sangat tentang Honda S660 ni dari segi dia punya position adalah nampak lebih rendah. Nampak walaupun kita bawa 70 ke, 80 ke, 100 ke, kan? Dia punya driving dia rasa macam kita dah bawa 160. Walaupun bawa 100, 80, tapi perasaan tu rasanya bawa macam 160 lah. Okey. Dan apa yang menarik lagi adalah dari segi dia punya features, dia ada juga driving mode untuk pemanduan sport. Kalau kita tekan saja sport, dia akan berubah dari segi dia punya RPM dia punya throttle response dia. Okey. So kalau kita tekan sikit minyak, dia akan pergi lagi lah. Dia punya torque lebih tinggi. Okey. Kemudian dari segi dia punya seat. Okey, kalau korang tengok dia buat seat ala-ala macam semi bucket seat dan juga datang dengan semi leather seat. Okey, bahagian tepi ni dia datang dengan leather dan bahagian tengah ni dia buat macam alcantara. Bagus sebenarnya untuk bahagian tengah ni kita kekalkan fabric. Tak semua kereta kita patut letak leather, full leather seat. Sebab apa? Kalau semua full leather seat, kadang-kadang menggelincir kalau kita brake. Menggelincir ke depan ataupun terlalu laju kita menggelincir ke belakang. Tak sedap. Sepatutnya adalah sedikit fabric di bahagian tengah supaya lebih selesa. Okey. Dan dari segi dia punya control untuk aircon ada di bahagian tengah ni lah. Dia tak terlalu tengah, dia lebih kepada side untuk driver. So senang untuk driver untuk control aircon, untuk control radio dekat bahagian tengah ni. Untuk dari segi dia punya infotainment, ini secengok je kecil je kat sini kan. Kalau korang nak tukar Android player, silakan. Alright. Kemudian apa lagi saya nak cerita adalah kereta ni saya rasa memang kereta yang kedua lah. Kedua ataupun yang ketiga. Orang-orang yang ada duit lebih boleh pakai ini. Sebab apa? Kereta ni memang muat dua orang, driver dan passenger sebelah saja. Memang best kalau bawa kereta ni. Okay guys, so sekarang ni saya nak pergi naik ke Genting dulu, ambil angin sebabnya bumbung saya dah buka, kemudian baru balik ke showroom. Okay, so orang yang macam mana patut pakai kereta ni? Orang yang ada duit lah. Senang cerita, orang yang ada kereta besar-besar, maybe dia nak satu kereta yang enjoy driving, satu kereta yang dia boleh bawa santai, pergi surau ke, pergi Genting ke, santai-santai, hari weekend bawa bini, bawa anak ke kan. Kereta ni memang sesuai untuk korang. Okay. So berapa harga ni Fauzi? Okay, harga untuk Honda S660 tahun 2018 ni available lagi setakat hari ni lah. Okay, tahun 2018. Harga dia sekarang RM125,000, belum on the road lagi. Okay, so on the road dalam 130 lebih, dan untuk bulanan dia sekitar RM1,500 sahaja. Korang rasa berapa pakai dekat Malaysia dengan bulanan RM1,500 tadi? Korang nilai sendiri. Okay, so saya nak apa? Roger.